Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pelajar. Berikut adalah tutorial ya. Tutorial ini adalah chapter 4 ya. Chapter 4 ini adalah tajuk awal. Tajuk awal bagi chapter 4 iaitu subtopiknya adalah function of two or more variable. Ya. Ini sebenarnya adalah tutorial ini adalah contoh-contoh yang dipilih ini adalah tidak sukar. Ini hanya intro sahaja sebelum kita pergi kepada tutorial bagi subtopik-subtopik yang berikut. Okey, saya telah milih dalam 6 soalan macam tu untuk kita bincangkan, which is very easy. Cuma jangan buat mistake je lah ya. Okey, we go to our first question. Kita ada let fx sama dengan ini, find f21. Mudah kan? So, this is the method of substitute the value only. Masuk ke je lah. Masukkan nilai 2 dan masukkan nilai 1 ke dalam fungsi fxy berikut. Jadi nampak kan, 2, 1 masukkan ke dalam function tersebut. So kita dapat jawapannya 5. Mudah kan? Okey, jangan buat salah pula kat sini. Okey, contoh yang kedua juga sama. Kita lihat, we are given fx as follows, iaitu x squared y plus 1, and then find f a minus b. So this component adalah untuk x, ini adalah untuk y. Masukkan saja ya, kita masukkan saja. So jadi kamu perhatikan dekat sini, saya dah tuliskan dia punya solution dia. Just substitute carefully dan kita akan dapat jawapan seperti berikut. Okey, a cube b squared minus a squared b cube plus 1. Ini adalah soalan nombor 2. Soalan nombor 3 pula, kita lihat kat sini. Sini. So we are given fx sama dengan x tambah square root of xy. Sebenarnya ini power of 1/3. Dia buat dalam bentuk macam ni kan. Sama je benda tu. Lepas tu soalannya find f t squared. Jadi kita masukkan, cuma bentuk ini saya ubahkan sikit lah ya. Dalam bentuk square root ini saya pecahkan bentuk dia dalam bentuk yang macam ni supaya lebih memudahkan. Somehow yang ini nak kata penting, tidak, tetapi kalau dalam beberapa perkara, sebab ini adalah introduction kan for chapter 4, jadi dia akan ada kaitan dengan sub-sub topik yang lain. So kalau kita kekalkan dalam bentuk square root, kalau kita katakan kita nak buat nak cari integration ke apa ke, kan kita dah jadi susah kan. Tapi kalau kita ubah bentuk dalam bentuk yang macam ni, jadi dia akan memudahkan kita. So just tukar bentuk je, tukar form aja. Kita substitutekan nilai, dalam masa yang sama kita tukar form dia. So jadi bila kita tukar form dia macam ni, apabila kita selesaikan, nampak tak, yang kuasa ni akan mati kat situ dan kita akan dapat jawapan 2t saja. So macam ni ya. So soalan ni tak susah, memang tak susah. Ya, ini yang seterusnya pun sama juga, yang ni. So kita belajar something walaupun benda ni tak susah. Nampak tak yang ni? Yang ni kan dalam bentuk yang macam ni kan, dalam bentuk square root kan. So kita siap-siap tukarkan dia, sebab kalau kita tak tukar nanti kita akan confuse. Jadi soalannya find f 2y kuasa 2 4y. So macam ni So ini tak ada masalah sebenarnya, dan bila kita masukkan, substitutekan ke dalam setiap ini pun tak ada apa-apa masalah sebenarnya. Okay, so jangan lupa this part adalah for x, this part adalah for y. So macam tu, masukkan aja dan kita akan dapat jawapan seperti berikut. Selepas kita tukar form dia, bentuk dia akan jadi sangat mudah dan kita boleh simplifykan in the simplest way. So macam tu. Okay ya. So sini kita akan dapat 2y sahaja. So overall jawapannya adalah 2y squared tambah 2y. Right. Nombor 5, soalan sahaja berbentuk macam lain tapi sebenarnya sama je. Okay. So jadi soalan ni adalah find f g h. Find f g h, tetapi G itu diberi, H
H2 diberi. Function dia adalah yang ini. So actually semua information telah pun diberi, kita hanya carefully substitute the value. Jadi kamu boleh lihat lah ya, saya besarkan sikit. Yang ni, yang macam ni. So kamu boleh lihat, dan saya rasa kita boleh faham lah apa yang cuba saya sampaikan dekat sini. F, G, H, G adalah X cube, H adalah 3Y tambah 1, dan gunakan function yang kat atas ni, dan kita akan dapat bentuk yang macam ni. Okay, and our sixth question benda yang sama juga, hampir sama. Yang ini kita diberi function G sebagai berikut. Yang ini function dia, dan kita sebenarnya telah pun diberi apakah X, apakah Y. Kita diberilah ini X, Y, dan find G, X, Y. So kita just masukkan je. Cuma sekarang ni kalau kita perhatikan sekarang ni, kita bertembung dengan apa? Kita bertembung dengan hukum eksponen, hukum log kan. Hukum log, hukum eksponen. Just be careful dekat this part. Be careful dekat this part, di mana kita boleh simplifykan dia. Tengok ya, kita di sini saya pakai hukum log ya, hukum log lah, di mana dia punya power kat sini sebenarnya kita boleh turunkan ke sebelah, boleh naikkan ke atas. So yang ni, this part saya tak kata ini sangat penting, tetapi somehow dia akan memudahkan kita boleh cancel out everything. Dan jangan lupa ya, ini adalah eksponen, lepas tu dia kuasa ln, so kita faham kot. So cuba lihat balik ln punya hukum-hukum ln ataupun hukum-hukum log ataupun eksponen dan sebagainya, di mana dia ada satu ciri khas di mana kita boleh buat something kat situ, dan inilah jawapan dia. Okay, so ini beberapa soalan introduction bagi chapter ini, di mana kita akan cuba memudahkan somehow in the specific way, supaya mungkin hasil yang kita dapat ini kita akan gunakan untuk proses yang berikutnya. Kalau hasil dekat sini dia jadi rumit, jadi proses seterusnya mungkin akan bertambah rumit. So somehow kita kena cuba dapatkan bentuk yang paling ringkas. Okay guys, so hope you enjoy the video. Kita akan sambung pada video yang akan datang.